Kopok mahkota memang best. Ya, marang. Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Datuk Yang Bertua, dalam menyertai perbahasan Undang-Undang Cukai Barang dan Perkhidmatan GST, saya ingin menyentuh perkara-perkara dasar sahaja dalam masa yang terhad dan mengharap pihak kerajaan lebih mendengar hujah dan kenyataan yang berpijak untuk melakukan muhasabah sama ada cadangan ini diteruskan atau dikaji semula dan dibatalkan. Sebagai mukaddimah ataupun dahuluan, saya ingin membaca petikan ayat Al-Quran menjadi petunjuk dalam perkara pencukaian. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 92 hingga 94. Summa atba'a sababa hatta idza balagha ma baina as-saddaini wajada min dunihim aqauman la yakadu yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkannihi fi rabbi khairun fa'inun biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Yang bermaksud kemudian Raja Dzulqarnain yang dikisahkan dalam Al-Quran, pemimpin yang adil, membela kaum yang menindas di seluruh pelosok dunia, meneruskan perjalanan dengan sebab dan kebolehan yang diizinkan oleh Allah kepadanya, sehingga dia sampai ke negeri yang terletak di antara dua pergunungan. Di sebaliknya ada satu kaum bangsa yang hampir dia tidak mengerti percakapannya. Lalu kaum itu berkata, wahai Raja Dzulqarnain, sesungguhnya kami menghadapi satu kaum yang sangat kejam dan zalim, menceroboh kami. Adakah mau diterima kami membawa cukai, supaya dengan cukai itu kamu dapat membina kota yang menghalang pencerobohannya? Lalu Dzulqarnain menjawab, tidak perlu. Apa yang Tuhan kurniakan kepadaku sudah cukup. Bantukan sahaja dengan tenaga, kami dapat bina benteng pertahanan yang menjaga kami. Menunjukkan bahawa di sana ada cara memimpin kerajaan yang kukuh, walaupun di zaman purba pemerintah yang luas wilayahnya beratus kali ganda daripada negara kita, timur dan barat, sehingga tidak memerlukan cukai dan menolak tawaran cukai daripada kaum yang lemah, tidak mengambil kesempatan, menunjukkan jauh sekali untuk memaksa kaum yang lemah itu dan mengendalikan urusan negara.
termasuk dalam keuangan negara, Islam memperkenalkan dua cara. Yang pertama, pendekatan hidayah, petunjuk, dan kedua, pendekatan jibayah, cukai. Pendekatan hidayah, petunjuk ialah mengikut petunjuk yang betul, boleh memanfaatkan hasil yang sedia ada tanpa mengadakan cukai atau menambahkan cukai. Adapun pendekatan cukai adalah dalam keadaan darurat. Mengenakan cukai adalah keuangan dalam keadaan darurat. Adakah negara kita dalam keadaan darurat sehingga memerlukan kepada GST percukaian yang sentiasa dilakukan dari semasa ke semasa? Saya berpendapat menggunakan kaedah percukaian ini adalah nasihat yang salah. Saya bimbang ini nasihat daripada korun luar negara, IMF, Tabung Kewangan Antarabangsa, Bank Dunia, penyangga keuangan, termasuk yang ada dalam negara kita ini, penyangga keuangan yang mahu mengelakkan diri mereka menunaikan amanah dan tanggungjawab untuk menimpa dan mengenakan rakyat. Soalnya, apakah pengurusan terhadap hasil bukan cukai seperti Petronas dan lain-lain diurus dengan betul bagi pertambahan hasil negara? Apakah cukai daripada mereka yang layak sepatutnya membayar cukai selama ini diurus dengan baik sehingga membanyakkan hasil negara? Ini perlu dilihat dan dilihat petunjuk-petunjuk yang betul untuk mengendalikan semua yang telah ada. Yang kedua, sejauh mana kita mengubati penyakit membazir, boros, bocor, hutang, rasuah, tak mampu berjimat. Penyakit ini terus ada. Membazir, masih berleluasa projek-projek mewah, projek-projek sekadar nak tunjuk act, nak berhibur, projek-projek yang tidak penting. Boros dapat dilihat, banyak projek-projek yang terpaksa ditambah, ditambah peruntukannya. Saya tak cukup masa, Tak laluan, tak beri laluan. Sekejap je. tak cukup masa. Sekejap je. Laluan, Seminit je. laluan. Saya tak Sikit penjelasan tu tidak mengelirukan tu. Ya Muhammad, mengelirukan. Tak berani. Takkan Presiden laluan. tak berani bagi Satu laluan. kali projek-projek yang Tak laluan. sepatutnya 10 Nampak juta jadi makin 20 juta. mengelirukan. Minta laluan. Mengelirukan je. Ya, ya Muhammad marang sekejap. Sekejap. Saya tak bagi. Ya, sekejap. Ya Muhammad duduk ya Muhammad. Kita tengok peraturan 37.2, kalau yang berucap tak bagi laluan, tak mengalah, tak bagi laluan, jadi kita akur terhadap peraturan mesyuarat. Sila marang. Seringkali Marah kita tak berani. menyediakan masa perbekalan tambahan. Kadang-kadang tambahan itu dibuat kerana boros, bukan kerana sebenar. Berlakunya bocor, berlakunya